Salam sejahtera dan salam serak kesayang bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita, kerja-kerja pembinaan Jambatan Marudi dijangka mengambil tempoh selama 24 bulan untuk disiapkan. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Abang Openg memberitahu kontraktor baharu memberi jaminan tersebut setelah mengambil alih projek itu baru-baru ini. Tadi saya daripada 32 bulan JKR dapat siap jambatan itu. Okey, jambatan boleh buat berapa bulan pun boleh, akan siap. Jadi alhamdulillah saya nampak kerja itu akan berjalan. Mudah-mudahan 20 hujung 24 jambatan itu siap dan Miri Marudi kita boleh connect dengan jambatan. Beliau berkata demikian ketika berucap di Dewan Suara Marudi pada Khamis. Terdahulu, beliau telah menghadiri sesi taklimat oleh beberapa agensi kerajaan berkaitan pelaksanaan projek pembangunan di kawasan Marudi. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zahari turut menegaskan pelaksanaan projek itu serta projek-projek pembangunan lain termasuk infrastruktur jalan raya akan mengubah landscape ekonomi kawasan Baram pada masa hadapan. Sementara itu, katanya perancangan rapi perlu ada bagi membangunkan kawasan luar bandar. And we have to be very bold, berani untuk membangunkan kawasan-kawasan yang pendalaman ini. Dan memang dari sudut kosnya agak tinggi dan kita boleh laksanakan berperingkat-peringkat. Jangan saya ucap tu esok lagi mesti ada. Nobody can do that, but you must have planning. When you got the plan in place, then you have to find all kita tak malah kuih juga lah, baru kita mencari ingredient untuk kita malah. Dan kita mesti ada target saya 2030 negeri Sarawak akan menjadi negeri termaju di Malaysia dengan pendapatan. Berita seterusnya, Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pahin Sri Abdul Taib Mahmud telah mengurniakan darjah kebesaran Negeri Sarawak kepada dua penerima di bilik menghadap utama Astana Negeri Sarawak pada Khamis. Upacara penganugerahan tersebut dimulakan dengan pengurniaan darjah Gemilang Bintang Kenyalang Sarawak Panglima Gemilang Bintang Kenyalang yang bawa gelaran Datuk kepada penerima pertama Menteri Kanan Menjaga Misi Khas Ehwal Islam Kemboja Datuk Dr. Osman Hassan. Seterusnya, darjah Yang Amat Mulia Bintang Sarawak Panglima Setia Bintang Sarawak dianugerahkan kepada penerima kedua Duta Besar Malaysia ke Holy See Westmoreland Edward Palan. Turut hadir menyaksikan istiadat itu ialah isteri Yang di-Pertuan Negeri Toh Puan Datuk Petinggi Ragat Kurti Taib serta div-div kehormat yang lain. Laporan berikutnya, sambutan Hari Warga Emas Peringkat Negeri Sarawak 2022 bakal diadakan di Bintulu pada 1 Oktober ini. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, sambutan tersebut selari dengan penetapan Tarikh Hari Warga Emas di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Jelasnya, sambutan bagi peringkat negeri Sarawak pada tahun ini bertemakan daya tahan dan sumbangan warga emas atau The Resilient and Contributions of Golden Age. Tema kita ubah sedikit daripada tema sambutan Hari Warga Emas di peringkat kebangsaan. Untuk peringkat negeri Sarawak, kita telah memilih tema iaitu daya tahan dan sumbangan warga emas. Kita dari segi tema berbeza sedikit daripada sambutan Hari Warga Emas kebangsaan. Kita tidak letak wanita ya. Kalau untuk peringkat kebangsaan, temanya daya tahan dan sumbangan warga emas wanita. Tetapi kita di peringkat Sarawak, tema yang kita pilih daya tahan dan sumbangan warga emas. Without referring to any gender, so because it's gender equality. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Kuching pada Rabu. Datuk Seri Fatimah menambah program Win United in Health iaitu aktiviti senam aerobik juga bakal berlangsung serentak di 12 bahagian di Sarawak dengan penglibatan 3,000 warga emas dan dijangka dinobatkan dalam Malaysian Book of Records.
Katanya lagi, peserta program tersebut merangkumi peserta dari Pusat Aktiviti Warga Emas PAWE dan Pusat Perkhidmatan Warga Emas PPWE dari seluruh Sarawak termasuk komuniti warga emas yang lain. Penglibatan di dalam program We United in Health merupakan merangkumi peserta dari Pusat Aktiviti Warga Emas dan Pusat Perkhidmatan Warga Emas dari seluruh Sarawak. However, kita mengalu-alukan juga penyertaan warga emas daripada NGO yang lain di peringkat komuniti seperti JKK, JKK boleh kita extend JKK, Skuad Sayang, Skuad Sayang juga, alright. Asalkan mereka merasakan mereka warga emas, sila jadi sertailah program We United in Health. Datuk Seri Fatimah turut memaklumkan sambutan Hari Warga Emas kali ini diadakan berpandukan konsep memberi kesedaran tentang persediaan menghadapi cabaran negara tua atau Aging Nation. Dalam sidang media yang sama, Datuk Seri Fatimah memberitahu Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak JKMS telah bersiap sedia untuk mengaktifkan 627 pusat pemindahan sementara PPS di seluruh Sarawak. Beliau berkata PPS tersebut adalah sebagai persediaan menghadapi monsun timur laut yang dijangka bermula Disember 2022 hingga Januari 2023. Now, why do we need pangkalan hadapan? This is needed to store food. To store food. Why do you need to store food? This is the food that we stored are dry ration. Where do we store the food? Di pangkalan hadapan. Where is pangkalan hadapan located? It is located in areas that are difficult to access, especially daripada bandar besar lah atau pekan. And by establishing forward base at that particular place, it can be at makai masjid lama, makai rumah panjang, supaya speedy assistance can be given to areas that are difficult to access atau jauh daripada pekan. Datuk Seri Fatimah menambah seramai 1,971 kaki tangan dan sukarelawan JKM telah bersiap sedia untuk digerakkan sekiranya berlaku bencana banjir di Sarawak. Di Kuching pula, Kerajaan Sarawak berhasrat untuk menghasilkan keju mozzarella menerusi penternakan kerbau. Menteri Industri Makanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Steven Rudi Utom berkata, kawasan Maragang Lawas mempunyai kawasan yang sesuai untuk penternakan kerbau sekaligus memacu penghasilan keju mozzarella. Menurutnya, sebanyak 7,000 ekor kerbau diusahakan oleh lebih kurang 600 orang di kawasan itu bagi tujuan menghasilkan keju berkenaan. Sekarang mungkin ada lebih kurang 6,000 ekor. 6,000-7,000 ekor kerbau yang diusahakan oleh lebih kurang 600 orang di kawasan ini. Jadi kita dapati bahawa ini mungkin dapat memberikan ada potensial untuk kita mengeluarkan cheese ataupun keju. Jadi saudara Dr. Raja Ahmad Shah daripada Grand Valley dari Sdn Bhd sudah mengenal pasti bahawa mereka mempunyai potensi tersebut. Maka dengan itu kita menyokong usaha tersebut melalui PPNS. Kita dapat memberikan usaha-usaha dalam facilitate di venture dan JV dan juga venture dan arrange by them. Dan kerajaan telah pun memperuntukkan 15 juta untuk permulaan dan juga segala arrangement atau agreement dari segi aset dan sebagainya telah pun dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Beliau berkata demikian dalam majlis menandatangani perjanjian Maragang Green Valley dan pembuatan keju di stesen penternakan kerbau Maragang Lawas pada Rabu. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Steven Rudi berkata, projek tersebut akan bermula di daerah Limbang dan Lawas yang menjadi daerah pertama bagi pusat pengumpulan, pemprosesan dan pembungkusan produk.
Turut hadir Timbalan Menterinya merangkap pengurusi Pentubuhan Peladang Negeri Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail, Setiausaha Tetap Kementerian Berkenaan Datuk Edward Abid, Pengarah Jabatan Perkhidmatan Veterina Sarawak Dr. Adrian Susin Ambut dan tetamu kehormat yang lain. Beralih ke perkembangan laporan harian SUKMA 2022 di Kuala Lumpur. Penerjun dari Borneo mendominasi podium acara terjun yang menutup saingannya di Pusat Akuatik Nasional Bukit Jalil pada Khamis. Atlet Sarawak Veterans Rodick dan Elvis Presley terus membuktikan penguasaan mereka dalam acara itu apabila masing-masing menduduki kedudukan 1 dan 2 dalam acara platform individu lelaki. Veteran memastikan emas menjadi miliknya selepas mengumpul 395.05 mata dalam 6 terjunan. Elvis meraih perak dengan 372.10 mata, manakala peserta Sabah Muhammad Anirian memenangi gangsa dengan 321.90 mata. Ketika ditemu ramah, veteran yang juga penerjun kebangsaan amat gembira dengan misinya untuk memenangi pingat emas dalam tamasya SUKMA akhirnya menjadi kenyataan. Thank you for everyone who come today and support us, and a big congratulations to my junior who won silver today. This is my first medal for all of the SUKMA actually I've been through. First gold medal. This is my second SUKMA. I got 2 more SUKMA today. The last SUKMA was 2 bronze, 1 silver, and this year was 2 silver, 1 bronze. Sementara itu, Elvis yang julung kalinya mewakili Sarawak pada SUKMA sangat teruja selepas kejayaannya memenangi pingat pada tamasya kali ini. Ada sikit berpuas hati sebab pertandingan dah tamat. Sebab saya pun first time ikut SUKMA ni. Jadi saya agak teruja sebab dapat medal untuk kali pertama. Dalam pada itu, penolong Ketua Kontijen SCDM Skuad Terjun Datuk Seri Huong Tiong Si amat gembira dengan pencapaian penerjun-penerjun Sarawak pada SUKMA edisi kali ini. Saya pun banyak happy lah. Ini pun thank you for SUKMA, pun thank you for Minister of Sarawak, Minister Sport, sama itu Deputi Jari Renta yang berhormat Dato' Henry Jari Renta, bersama kita tim sama kontijen bersama-sama kita boleh supaya hari ini banyak berjaya, banyak happy. Next time I want to come again to join this Sukan Malaysia SUKMA. Sebab ini Sarawakian banyak kuat. Jadi Sarawak boleh. Sarawak boleh. Sarawak Kenyalan kita boleh. Semua bagus. Terima kasih kita semua ini queen semua boleh bersama bergotong royong bersama bersatu hati boleh supaya ini sukan sudah jadi berjaya sampai hari ini. Saya pun banyak happy tengok saya punya tim sama saya punya ini atlet semua pun try the best already lah. But dia sudah kasih hasil banyak kita bawa ke Sarawak. Sarawak boleh. Terima kasih. Secara keseluruhan, skuad terjun Sarawak membawa pulang 2 emas, 3 perak dan 1 gangsa pada tamasya kali ini. Sementara itu, skuad badminton Sarawak melakar sejarah tersendiri apabila berjaya mara ke separuh akhir acara itu pada tamasya SUKMA. Ia susulan kejayaan pasangan beregu campuran Owen Ting Sing Wee dan Wong Ling Ching menundukkan pasangan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Justin Hong Sao Wei dan Wong Kah Yan dengan keputusan 22-24, 21-14, 21-18 dalam aksi suku akhir di Axiata Arena Bukit Jalil pada Khamis. Di gelangan tinju Kompleks Futsal Presence 18 Putrajaya, seramai 4 petinju Sarawak melayakkan diri ke final yang akan berlangsung pada Jumaat dan Sabtu ini di Putrajaya selepas menang ke atas lawan masing-masing. Mereka ialah Denolial McDellon Bong atau Kilat Boy, Jackson Chambai, Muhammad Helmi Cheng dan Muhammad Rafiq Mushidi. Jackson marah selepas lawannya Muhammad Aidil Ashraf menarik diri akibat kecederaan. Di gelanggang judo di Dewan Kompleks Sukan UiTM Shah Alam, Sarawak berjaya meraih 1 pingat perak menerusi Tan Kok Hong. Beliau tewas kepada peserta perak Ahmad Ikhwan Ahmad Hamdan dalam aksi final kategori lelaki bawah 81 kg. Sarawak kini melonjak ke tangga ke-6 carta pungutan pingat dengan kutipan 23 emas, 32 perak dan 38 gangsa.
Sekian edisi malam bersama saya Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portalkas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #Menjaga Fakta, salam UKAS.